Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan biarkan diri kamu mati saat mana kamu mati itu kecuali kamu benar-benar orang yang benar-benar beriman kepada Allah ataupun seorang yang muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Imam, pengurusi dan ahli-ahli kuasa masjid, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian. Pertamanya, saya mohon maaf kerana lewat sangat sampai. Dalam perjalanan untuk sampai tadi ada kesesakan sikit. Yang keduanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang yang Allah kurniakan pada kita ini, untuk kita sama-sama merenung sepotong ayat yang biasa kita dengar tiap-tiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat biasanya imam akan baca ayat ni. Ayat yang saya baca tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni merupakan di antara ayat yang setiap hari Jumaat dibaca oleh imam untuk menggambarkan kepribadian kita sebelum daripada kita mati. Dalam hidup kita ini, satu ayat yang Allah cerita tentang tujuan hidup. Bila kita hidup ini, ramai di kalangan kita ini, dia hidup, dia mula fikir untuk yang disebut dengan kehidupan dunia. Dia tak fikir terhadap kehidupan untuk akhirat Allah. Yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap kali mana Allah dia ingatkan kita sebagai orang beriman ini, kamu kena bezakan diri kamu dengan mereka. Kamu tak boleh sama di antara orang beriman dengan orang yang tidak ada iman di dalam tubuh badan mereka. Dalam hidup kita ni, para hadirin sekalian, kalau kita gabung-gabung je manusia atas dunia ni, manusia ni ada 3 kelompok je. 3 kumpulan saja yang kita akan temui atas dunia ni. Yang pertama, kumpulan dia panggil kumpulan orang beriman pada Allah. Yang kedua, kita akan jumpa manusia yang kufur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita akan jumpa manusia yang munafik kepada Allah. 3 kumpulan ini je. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal lagi cerita tentang 3 kumpulan ini dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, kita baca di awal-awal pada surah Al-Baqarah itu, Allah cerita 5 ayat cerita tentang orang yang beriman pada Allah. Start daripada Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat ni cerita tentang sifat orang Islam ataupun orang yang beriman pada Allah.
Dua ayat je cerita orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ni dua ayat ni cerita perangai orang kafir. Dua ayat je cerita orang kafir. Lepas pada tu Allah mula cerita tentang 18 ayat cerita orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah mula cerita di kalangan manusia ni ada yang kalau kamu sebut pada mereka, mari kita beriman pada Allah, mereka akan sebut kami beriman pada Allah. Tapi Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tak beriman pada Allah. Allah mula cerita tentang perangai orang munafik. Ni cerita panjang dalam hidup ini. Allah bila dia ajar pada kita hidup atas muka bumi ni, kita jangan jadi macam orang kafir. Jangan jadi macam orang munafik, jangan. Tapi kamu mesti jadi orang yang beriman pada Allah. Beriman pada Allah ni satu kedudukan yang paling mulia di kalangan manusia. Tak kira kamu bangsa apa, tak kira kamu keturunan mana, tak kira kamu harta banyak mana. Tapi kalau kamu beriman pada Allah, mulia di sisi Allah. Puncak kepada kemuliaan di sisi Allah ni, Allah sebut di kalangan kita ni bukan mana-mana orang pegang jawatan. Bukan mana-mana orang yang mempunyai keturunan yang hebat. Bukan orang yang datang daripada yang disebut dengan golongan bangsawan. Tapi orang yang paling mulia di kalangan kita, orang yang bertakwa kepada Allah. Allah mula ajar demikian. Kamu jangan nampak orang beriman ni sekadar dia beriman sama saja di antara satu sama lain. Tak. Tapi orang yang beriman di kalangan kamu ni, dia ada tingkatan dia. Ada kedudukan dia. Kemuncak kepada keimanan kita ialah kemuncak dia orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu. Lepas pada Allah cerita, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia semua, wahai manusia, aku jadikan di kalangan kamu ni lelaki dan perempuan. Aku jadikan di kalangan kamu ni berpuak-puak atas dunia ni. Ada berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban. Aku jadikan kamu di kalangan bangsa. Ada bangsa Melayu, Cina, India. Semua bangsa-bangsa di kalangan kamu ni. Jangan kamu ingat kamu mulia dengan bangsa kamu. Melayu, jangan kamu ingat kamu mulia dengan Melayu kamu. India, jangan kamu ingat hebat dengan India kamu. Ataupun Yahudi, jangan kamu ingat kamu ni bangsa mulia di kalangan orang lain. Tapi yang mulia di kalangan kamu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku. Allah mula sebut, siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Ayat Al-Quran Karim yang kita setiap hari Jumaat diajar supaya kita dengar, dan setiap kali mana khatib sebut pada hari Jumaat tu, dia cerita kepada kita peringkat yang disebut dengan peringkat awal kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, kamu kena takwa sebenar-benar takwa. Hujung tu Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kaitkan, jangan kamu mati ya. Allah sebut, jangan biar hari kamu mati itu, kecuali saat mana kamu mati itu kamu betul-betul Islam. Paling tidak Islam dalam hidup kamu. Kenapa ayat ni Allah sebut demikian? Ulama-ulama bincang. Kenapa Allah pesan jangan biarkan diri kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam? Allah gunakan cerita demikian. Jawabnya, alim ulama jawab, kerana ada yang mati
Dia ingat ke dia mati itu Islam. Rupa-rupanya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang datang pada malam ni, jangan ada seorang pun di kalangan kita, bila kita menghadap depan Allah nanti, tiba-tiba kita tengok-tengok, kita menyesal. Kena di kalangan kita. Allah tak mati dalam Islam rupa-rupanya. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan apa dia? Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita manusia yang mati ini dalam keadaan yang orang nampak dia Islam, tapi rupa-rupanya dia mati itu dalam keadaan dia menyesal pada diri dia, kerana tak sempurna Islam dia. Hidup di atas dunia ni ada benda yang dia tersilap dalam hidup dia. Kita tanya, macam mana boleh terjadi macam tu Ustaz? Padahal kita ni hidup dah atas dunia ni, kita dah semayang dah, kita ni puasa dah, kita ni dah buat dah amal ibadah, nampak dah macam Islam. Tapi bila masuk dalam kubur tu, berbeza-beza keadaan di kalangan kita. Saya nak sebut ayat ni supaya ayah-ayah, ibu-ibu yang datang malam ni, termasuk saya, fikir dalam hidup kita ni. Aku ni kalau mati nanti macam yang digambar dalam Al-Quran tu, macam mana? Na'udzubillah min dzalik. Gambaran apa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Yang Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati. Saat mana kamu mati itu, kamu betul-betul Islam dalam hidup kamu. Dalam Al-Quran, Allah cerita, dia zahir nampak Islam, tapi hari dia mati itu tidak sama dengan keadaan dia itu Islam. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, satu cerita yang Allah sebut, di mana golongan manusia yang dimatikan oleh Allah yang tamu. Saya sebut banyak ni dalam Al-Quran ni, cerita orang Islam yang mati. Kita tak payah ceritalah orang kafir tu. Orang kafir tu, dia kalau Allah sebut dalam Quran, walau tara, kalau kamu boleh tengok macam mana orang kafir, ghamaratil maut, waktu mana dia kena sentapan, nyawa dia ditarik untuk saat dia mati. Yang tu kalau kamu ada peluang, kamu tengok. Allah sebut demikian. Tapi cuba kamu tengok orang Islam, tapi dia hari dia mati itu, kita tengok zahir dia Islam, tapi bila dia masuk dalam kubur, dia menyesal. Siapa? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, Allah cerita golongan tamu. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh mereka Allah di saat mana dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ni Allah cerita ni, gambaran. Saya sebut ni orang Islam ni, orang yang hadir pada malam ni. Tapi masa dia mati itu, dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Allah cerita ni, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh mereka Allah saat mana dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Kita tanya, siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Ada ke orang yang mati buat zalim pada diri sendiri? Ada. Ramai di kalangan kita ni, dia tak perasan dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada orang tu kita boleh faham dah. Tapi zalim pada diri sendiri, yang Allah sebut, banyakkan kita baca doa, Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhanku, aku buat zalim pada diri aku sendiri, faghfirli, tolong ampunkan dosaku. Zalim pada diri sendiri ni, ulama-ulama bincang, siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah, dia buat zalim pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut padan muka tu imam, aku tak datang. Dia kena sebut padan muka aku tak datang. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Dia dah bangun dah malam-malam, dia disedarkan oleh Allah untuk bangun. Tapi dia boleh bangun tu untuk pergi qada hajat dia. Lepas tu dia tidur balik. Dia zalim pada dirinya sendiri. Dia dah ada peluang untuk bertaubat, minta ampun pada Allah.
Tapi dia tak minta ampun pun pada Allah. Habis dia mati tu, dalam keadaan dia tak sempat minta ampun pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia dah ada peluang dah. Tabung derma dah lalu dah depan dia. Senang cerita ni. Tapi dia bingkah bangun sembahyang sunat tu. Maknanya nak tunjuk dia rajin. Dia tak nak derma. Peluang untuk dia derma tu ada dah. Tapi dia tak nak derma. Rela dia buat amal ibadah yang lain lagi. Tinggal yang disebut dengan peluang yang dia ada. Apa yang buat zalim pada diri sendiri. Saya sebut banyak kali di mana-mana. Orang yang tak boleh baca Quran. Jemaah-jemaah yang hadir malam ni, jangan ada seorang pun tak boleh baca Quran. Saya nak sebut, kalau jemaah-jemaah tak boleh baca Quran, di kalangan kita, dia mati hari pertama dia tak boleh baca Quran. Dia masuk dalam kubur. Confirm tak lepas dia berada depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu dia lepas ke tidak. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Mati tak boleh baca Quran. Contoh, di antara orang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia ada peluang untuk dia belajar pun Al-Quran. Dia boleh datang dia cari tok-tok guru. Cari orang-orang alim. Saya tak boleh baca Quran. Tolonglah bantu saya. Patutnya dia bolehlah baca Quran. Tapi dia biar dia tak boleh baca Quran. Orang yang dia ada peluang untuk pergi buat haji, tiba-tiba dia tak buat haji. Dia ada peluang untuk buat amal ibadah. Tiba-tiba dia tak buat amal ibadah. Dia ada peluang untuk ditinggalkan perkara munkar. Tiba-tiba dia tak meninggalkan perkara munkar. Hari dia masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam poket ada nombor ekor lagi ni. Mati dalam keadaan dia meninggalkan solat. Mati dalam keadaan dia tak kenal alim ulama. Alim ulama yang berada sekitar dengan dia. Malaikat tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Guru kamu. Kamu belajar hadis, guru kamu siapa? Kamu belajar sirah dengan siapa? Kamu hidup ni, kamu dapat sumber daripada mana? Makanan kamu, rezeki kamu. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapat harta yang banyak-banyak ni? Kemudian kamu simpan berapa lama yang kamu simpan dan kamu belanjakan ke mana? Ini orang buat zalim pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia dahulu, malaikat. Kami tak sempat, malaikat, atas dunia dahulu. Nak pergi belajar, nak pergi menuntut ilmu. Kami sibuk dengan dunia ni, terlalu sibuk. Hidup mengejar. Kita tengok je orang atas dunia ni berkejaran tak berhenti-henti. Kalau kita tanya, kejar apa ni? Pagi lagi turun daripada rumah, balik malam baru sampai ke rumah. Kemudian besok turun lagi. Kemudian balik lagi, tengah malam baru sampai ke rumah. Lusa, begitu lagi. Hari-hari bekerja. Kita tanya, kamu kerja apa dalam hidup? Dia jawab, kerja harta, Ustaz. Kerja harta. Kita tanya balik, Allah buat kita ni nak suruh kerja harta ke? Allah jadikan kita ni untuk menjadi pengejar-pengejar harta ke? Tak. Harta Allah dah sedia dah untuk diri kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di arasy Allah telah ditulis rezeki kami dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk diri kami. Waktu Islam haram dengki. Kenapa Islam haram dengki? Kerana bila kamu berdengki dengan orang terhadap harta, menunjukkan di waktu ini kamu tak redha dengan pemberian Allah. Allah dah bagi dah rezeki. Tiap-tiap di kalangan kita ni Allah dah tulis dah rezeki kita. Sebab tu Islam larang daripada jangan terlibat dengan ilmu tilik. Tilik dilarang. Tenung nasib dilarang. Kenapa dia menjadi benda yang haram dalam Islam? Tilik ni kan. Kawan-kawan kita dulu suka sangat tengok telapak tangan kita. Kecil-kecil dulu. Tengok telapak tangan kita. Dia sebut M. Miskin itu dia sebut. Sedap je dia sebut demikian.
Dia tilik kita kan. Kita ni tunggu bila lah nak berubah jadi kaya. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana Islam lagang. Duduk kecil-kecil duduk. Saya sangat kawan-kawan ni tekan kat sini. Tekan kat sini keluar 2 biji, 2 orang anak disebut. Tekan lagi kat sini sebiji, seorang lagi disebut dia. 3 orang anak. Tengok sekarang 5-6 orang anak. Nak sebutnya tak sama pun. Islam lagang. Jangan kamu terlibat dengan ilmu tilik. Jangan kamu pergi tengok tenung nasib. Jangan kamu terlibat. Kenapa? Rezeki kamu Allah dah siap dah untuk kamu. Dalam hidup kita. Tak ada seorang pun dia boleh jangka dalam hidup dia. Kedudukan rezeki dia ni. Kecuali Allah dah tulis dah. Siap semua dah. Habis kamu turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kamu kerja apa dalam hidup? Sampai Allah arahkan hari Jumaat. Baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kamu hari Jumaat tu imam dia kena baca ayat ni. Dia baca tu dengan tujuan nak suruh di antara rukun pada rukun khutbah Jumaat, salah satunya ialah takwa pada Allah. Kena sebut dengan kalau tak sebut takwa tak sah khutbah Jumaat hari tersebut. Nak gambarkan demikian besarnya nilai takwa. Nak gambar hidup kamu Allah tak muliakan dengan harta kamu. Besar mana pun rumah kamu, banyak mana pun harta benda kamu, cantik mana pun wajah kamu, sehebat mana pun kekayaan yang kamu miliki dalam hidup kamu, kamu tak mulia di sisi Allah. Kerana perkara demikian. Yang mulia kamu bila kamu takwa. Yang kamu sibuk bekerja, cari harta, kamu bekerja, sibuk dalam hidup ni sampai tak sedar di antara kedudukan dalam hidup ni. Orang tanya kerja apa? Kerja tahta ustaz. Berebut nak pegang jawatan. Nak kedudukan. Berebut, rela di kalangan kita tolak orang tu, tolak orang ni. Semata-mata kita nak pegang jawatan ini. Ni dipanggil jawatan dalam hidup. Islam ajar jawatan pun tak memuliakan kamu. Kamu ada jawatan, jangan ingat bila kamu ada jawatan, kamu akan jadi mulia di sisi Allah. Lagi besar jawatan, lagi penat kamu depan Allah nanti. Siapa yang pegang jawatan dia? Jadi pengurusi masjid, penat di hadapan Allah nanti. Jadi AJK masjid, lagi penat depan Allah nanti. Kan saya sebut macam ni, kan ramai pula tak jawatan. Tak, saya nak sebutnya jawatan. Peganglah jawatan apa pun dalam hidup ni. Kerana jawatan ni bukan kemuliaan. Laisa tashrifan, walakin taklifan. Jawatan ni bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Depan Allah nanti, jadi ketua kampung, Allah akan tanya, dalam kampung kamu, berapa orang yang tak sembahyang? Dalam kampung kamu, berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu, berapa orang yang sadar? Kamu buat apa terhadap mereka? Allah tanya. Tu Allah tak tanya lagi dalam kampung kamu, berapa orang yang minum air ketum? Tanya soalannya macam tu, jenuh dah kita nak menjawab. Jenuh dah, pegang jawatan. Sampai di kalangan sahabat-sahabat masing-masing tolak. Janganlah lantik saya, lantiklah orang lain. Kalau boleh orang lain lah. Saya ni janganlah lantik lagi bagi orang lain. Budaya kita sekarang ni berebut jawatan. Jawatan apa? Jawatan kecil je. JKKKKKK. Orang kita berebut. Dia rasa mulia dengan jawatan. Rasulullah SAW ajar, jawatan tidak memuliakan dalam hidup. Bila kamu mulia, Allah ajar, bila kamu ada takwa. Bila kamu ada takwa, kamu akan jadi mulia dalam hidup kamu. Kenapa? Bila kamu tak ada takwa, kamu akan menyesal dekat nak mati. Bila kamu mati, masuk dalam kubur, kamu akan menyesal. Contoh manusia menyesal ni siapa? Orang yang buat zalim pada dirinya sendiri. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami orang lemah atas dunia dahulu, malaikat. Tak sempat nak pergi belajar, nak mendengar, duduk dengan orang-orang alim, duduk majlis ilmu, tak sempat. Malaikat tanya balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah.
Tidakkah Allah telah buat bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak cari? Kamu tak berhijrah atas dunia? Patutnya kamu ni, dalam hidup kamu ni, bila kamu tahu dah diri kamu ni lemah, diri kamu carilah orang menumpang untuk jadi kuat. Kita cari apa? Orang kita berpindah randah. Zaman kita sekarang ni, orang kita pindah randah kerana kerja. Kerana kerja. Zaman-zaman dahulu orang pindah randah kerana cari orang alim. Mana ada orang alim, di situ mereka akan pergi. Mereka akan cari. Zaman kita, sekarang ni, kita tanya di kalangan kita, kamu datang daripada mana? Tak pernah nampak pun. Saya datang daripada Johor. Asal Johor? Ya, asal Johor. Lahir kat Johor? Ya. Habis tu datang ke sini, saya kerja. Saya dipindahkan, jauh kerja saya datang sini. Kalau tidak kerana kerja, saya tak datang di sini. Ini zaman kita sekarang. Zaman dahulu, orang pindah randah, orang tanya, kenapa kamu pindah? Kamu pergi sana, kamu pergi sini. Cari tok guru, cari orang alim. Orang alim, di mana ada orang alim, di situ semakin ramai orang datang. Kenapa? Kerana nak ambil ni kemuliaan daripada orang alim tadi, menumpang ilmu ni. Yang menyebabkan imam-imam kita ni semua pindah-pindah. Berpindah. Imam Syafi'i sendiri dalam keadaan yang pindah, asal di bumi Gaza. Kemudian bumi yang perang sekarang ni, pindah pergi ke Baghdad. Kemudian berada di Baghdad, pindah lagi sampai ke Mesir. Meninggal dunia di bumi Mesir. Nak sebutnya gambaran bagaimana hidup dalam keadaan yang mencari kemuliaan hidup. Mencari kemuliaan hidup. Habis kalau kamu tak kejar jawatan, kamu kejar apa dalam hidup? Atas dunia ni. Ada juga orang kita akhir-akhir ni, budaya, dia kata saya tak kejar harta. Habis kamu kejar apa? Tahta? Tak juga. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa, Ustaz, rupa. Saya nak jawat, saya nak rupa saya cantik. Saya tak nak jadi tua, saya tak nak tua. Kalau orang panggil pakcik, paling terus dia. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut. Kalau sebut, ada seorang sahabat saya panggil, ada seorang nenek, panggil dia nenek. Nenek, dia paling terus. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 86 tahun ada power lagi. Nak sebutnya manusia ni, naknya ke rupa. Naknya jaga rupa dalam hidup. Rela berhabisan beli alat-alat kosmetik. Alat-alat kosmetik ni, kaya-raya toke-toke kosmetik. Toke-toke kosmetik tu kan, dia sentiasa sebut, serlahkan kecantikan anda. Tonjolkan kecantikan anda. Tunjukkan kecantikan anda. Yang dia tak cantik-cantik langsung. Dia sibuk nak suruh orang lain tunjukkan kecantikan dan sebagainya. Datang Islam, Islam sebut, kamu tak mulia dengan harta. Kamu tak mulia dengan tahta. Kamu tak mulia dengan rupa. Sebaliknya, kamu akan jadi mulia bila kamu ada takwa dalam hidup kamu. Takwa ni mesti direbut di kalangan kamu. Kamu kena kejar setiap hari, mengejar menjadi manusia yang bertakwa. Tahu-tahu masuk dalam kubur, tak jadi manusia bertakwa. Bila masuk dalam kubur tak jadi manusia bertakwa, dia pun, malaikat tanya pada dia, kenapa kamu jadi mati macam ni? Dia pun jawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat tanya dia, kenapa kamu tak cari menyebabkan kamu jadi mulia hidup atas dunia dahulu? Dia jawab, dia diam, tak boleh jawab. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu malaikat kata, Allah telah sedia tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat yang Allah jadikan untuk diri kamu. Ini kumpulan pertama. Saya harap sangat ayah-ayah, ibu-ibu yang datang malam ni, bila masuk kubur sekejap lagi, jangan jadi golongan pertama. Jangan ada seorang pun yang jadi golongan pertama. Yang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia menyesal. Kalau dia menyesal, seorang dia saja tak apa juga, dia meraung dalam kubur. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur, dia kata apa dia? Qala rabbirji'un.
Tuhanku, tolonglah bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalau aku boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Mereka tengking dia. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hari kebangkitan nanti. Ini kumpulan pertama Allah cerita. Dalam Al-Quran Allah cerita lagi. Malam ni saya nak sebut yang ni. Golongan kedua yang disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah cerita satu kumpulan lagi, di mana dia orang Islam tapi dia tak peduli terhadap syariat Allah, tak peduli halal haram dalam hidup, langgar je perintah Allah ni, dilanggar je, dia gempuh je perintah Allah. Dia tak semayang tapi pelik, walaupun dia tak semayang sihat tubuh badan. Walaupun dia tak puasa tapi dia dalam keadaan yang badan dia sihat, badan dia kaya-kaya hidup. Dia rempuh je, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, tapi semuanya dinikmati dengan nikmat-nikmat yang penuh dengan kemegahan. Falamma nasu ma zukiru bih. Allah cerita ketika mana mereka dah mula melupakan segala peringatan Allah. Orang Islam ni, kalau kita tegur dia, engkau ni berani sangat ni, engkau tak takut mati ke? Dia jawab, peduli apa mati sekali seorang je dia. Mati sekali seorang. Lepas tu orang tegur lagi dia, kamu kalau mati nanti kamu tak takut neraka ke? Dia kata, dia kata macam kamu pernah rasa neraka. Dia sebut, dia jawab, ni pemegang kunci syurga, kunci neraka. Senang je disebut demikian. Teman dia tegur, kamu tak takut ke azab kubur? Kamu tak takut ke bila kamu berhadapan dengan suasana yang akan datang? Dia jawab apa dia? Peduli apa engkau dengan aku? Kubur aku, kubur kau. Kita geram sangat. Kita jawab, masalahnya bila mati kubur kau sebelah kubur aku. Kita jawab. Kalau kubur kau pula jauh dengan kubur aku, tahan juga kita sebut. Bila masalahnya bila kubur kau sebelah kubur aku, tak keberdengan kita dalam kubur nanti. Nak gambarkan manusia yang jenis ketegak, katanya orang Kedah, jenis keras dalam hidup dia. Heran kita, dia tak semayang tapi rezeki banyak. Dia tak tutup aurat tapi ada je jodoh. Kahwin cerai. Kemudian ada je jodoh. Kita ni puas mandi bunga tak jumpa bunga. Nak gambarkan peliknya kita dengan mereka. Tapi ada orang yang demikian. Allah kata, kamu jangan pelik. Jangan pelik. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Puak-puak ni kan, sengaja aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Berhati-hati ya, saya nak sebut ni. Kalau ada yang mendengar orang yang tak semayang, orang tak tutup aurat, orang yang hidup dia melawan syariat, memang dia tak peduli alim ulama, dia bercakap kasar dalam hidup dia, caci maki para alim ulama. Dengar ayat ni. Sengaja Allah bagi. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Kamu dapat nikmat sekarang. Aku buka segala pintu maksiat yang kamu ingin lakukan. Sampai bila? Hatta idza farihu bima utu. Sehingga kemuncak kegembiraan dengan apa yang aku bagi pada kamu. Tengok kamu kemuncak tu. Akhaznahum baghtatan. Aku rentak nyawa kamu dalam keadaan mengecut. Faizahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang kamu masuk dalam kubur, meraung kamu dalam kubur untuk kamu nak hidup balik di atas dunia. Hidup ni kena tahu ya, dia ada titik akhir yang mesti kita akan sampai. Titik akhir kita ni apa dia? Mati. Titik akhir ni macam mana pun kita, hebat mana pun kita, besar mana pun jawatan kita,
kekuasaan yang kita miliki dalam hidup kita berakhir dengan kematian. Waktu mati itu kamu boleh tengok, kamu betul-betul beriman ke ataupun kamu main dengan Allah SWT. Mati ni yang mesti sentiasa dipikir, sampai Rasulullah kata aksiru hadimul ladzat, perbanyakkan dalam hidup kamu mengingati saat kematian, mengingati kematian, mengingati mati. Banyakkan pada diri kamu zikrul maut. Rasulullah sebut tentang mati. Kenapa dia? Kerana manusia ni kalau dia biarkan hidup ni, dia tak tahu arah tuju hidup. Dia merewang je dalam hidup dia, mengatur je dalam hidup dia. Tiba-tiba dia rasa seronok, pum, mati. Waktu mana dia mati tersebut, masuk dalam kubur, faizahum mublisun, tercengang-cengang dia, meraung bagi tahu kepada malaikat, aku nak hidup balik, nak hidup balik. Na'udzubillah min dzalik. Yang siapa yang dengar malam ni, tolong ingat yang saya sebut ni. Kita akan jumpa sekejap lagi dalam kubur nanti. Ini pertemuan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Yang ketiga, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103, yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ini, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Satu kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala suruh sebut pada Nabi Muhammad, kamu cerita kepada umat kamu. Ada satu kelompok yang dia semayang, puasa, zakat, haji. Hari pertama dia masuk kubur, dia pandang kanan, pandang kiri, orang dah tutup dah liang lahat dia, orang dah ke bumi dah jenazah dia, orang dah tinggalkan kubur dia. Dia pandang atas bawah, belakang depan, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Hari pertama tak ada apa-apa menghadap depan Allah. Tak ada. Dia tak semayang ke? Semayang. Tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Tapi puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak buat haji ke? Haji tiap-tiap tahun buat haji. Tapi haji dia tak diterima di sisi Allah. Allah cerita ni, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Allah cerita demikian. Sebab Muhammad ada di kalangan umat manusia ni, dia buat amal ibadah, dia buat nampak, zahir dia nampak dia ni macam orang Islam, tapi bila dia masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia disesatkan sepanjang hidup dia di atas dunia. Kat mana kita disesat? Kita akan tanya, Ustaz, kat mana disesat? Ulama kata ada 3 tempat yang biasa disesatkan hidup. Biasa 3 tempat ni, perhati betul-betul. Ayah-ayah, ibu-ibu, janganlah sampai kita tersesat 3 ni. Yang pertama pada akidah. Sesat pada akidah. Sesat pada akidah ni kat mana? Kita tak yakin dengan Islam. Kita pergi yakin selain daripada Islam. Kita campur. Islam sikit, liberal sikit. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, komunis sikit. Ataupun kita gaul, gabung semua. Padahal Allah nak sebut dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah dah sebut dah, hari ni aku telah sempurnakan agama untuk kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Aku telah sempurnakan segala nikmat-nikmat untuk kamu. Dan aku reda satu je, Islam je, satu cara hidup dalam hidup kamu. Allah terima Islam je. Selain daripada Islam, jangan kamu terima dalam hidup. Tapi sayang, orang kita ni, dia dikhianati oleh siapa? Saya nak sebut,
lebih kurang 1300 tahun Rasulullah bina bumi ini. Semenjak zaman Rasulullah sampai 1924 dijatuhkan oleh seorang pemuda munafik. Nama dia Kamal Atatürk. Kamal Atatürk, seorang dia. Dia bawa gagasan apa dia? Sekular. Memisahkan di antara agama dan kehidupan. Dalam hidup ni, jangan campur semua. Dalam hidup, jangan letak. Dalam hidup kita, ekonomi, tak semesti ekonomi Islam. Kena buang dosa pahala. Syurga neraka jangan letak, disebut. Sukan, jangan ada dosa pahala. Syurga neraka. Kemudian dia buang pendidikan, tak semesti pendidikan Islam dia. Pendidikan yang lain pun kita boleh terima juga dalam hidup. Kemudian apa dia tadi? Bidang ekonomi, ketenteraan, semuanya dibuang agama dalam hidup. Dipanggil pemisahan kehidupan dengan agama. Sehingga kan orang kita termakan. Sampai hari ini, lekat 100 tahun. Dan pada tahun 1924 sampai 2024. 2024. Anak-anak kita, anak-anak muda ni, ramai di kalangan anak muda sekarang, dia pisahkan di antara agama dan kehidupan. Di kalangan kita, hiburan tak perlu ada dengan agama. Kemudian ekonomi tak perlu dengan agama. Kita mula percaya dengan ekonomi kapitalis. Kita percaya dengan ekonomi sosialis. Kita percaya dengan ekonomi liberalis. Islam tak boleh terima. Disebut demikian. Ekonomi Islam tak boleh terima. Orang kita ni pergi ke bank, sampai di bank, pegawai bank tanya, nak buat pinjaman cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Ni orang Islam kita ni. Orang kita kan, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islam ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Kita kira untung je. Kita tak kira Allah redha ke tak redha. Allah setuju ke tak setuju. Sampai kita tak boleh nak beza di antara orang alim dengan orang yang warak, orang yang taat pada perintah Allah dengan orang buat maksiat pada Allah. Yang Rasulullah sebut, akhir zaman kamu akan jumpa satu zaman, badiru bil a'malis salih. Rasulullah sebut, kamu kena cepat-cepat buat amalan salih. Kerana kamu akan sampai satu zaman kaqata'il lailil muslim. Kamu akan sampai satu masa di mana kamu hadapi zaman fitnah. Di mana apa dia? Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'min wa yusbihu kafiran yubi'ud dinahu bi aradin minad dunya. Pagi dia menjadi mukmin, malam hari dia jatuh kafir. Malam hari jadi mukmin, siang hari jatuh kafir. Dia sanggup jual agama dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Saya berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia sebut pada saya. Dia sebut, Ustaz, saya masjid pun saf pertama, kelab malam pun saf pertama. Dua-dua saf pertama. Kita akan jumpa. Saya tanya dia, kenapa kamu buat demikian? Saya nak suruh Allah pening dengan saya, Ustaz. Senang dia jawab demikian. Manusia hari ini, manusia, saya jawab Allah tak pernah pening dengan manusia. Tapi sebaliknya manusia yang pening dalam mentaati perintah Allah. Kita berjumpa, ada orang yang sama boleh pegang tongkat khutbah Jumaat, orang sama boleh berjoget. Dalam dunia kita sekarang, dalam kehidupan kita, orang sama bercakap Islam, orang sama yang mengkufurkan terhadap Islam. Dunia kita ni, sehingga kan kita jadi keliru. Mana satu ni? Orang yang betul-betul alim. Mana satu? Orang yang betul-betul mentaati perintah Allah. Sampai kita tak boleh nak beza di antara orang yang boleh bawa kita ke syurga dengan orang yang boleh bawa kita ke neraka Allah. Tak boleh beza dalam hidup kita. Ni bila? Ni zaman fitnah. Yang Rasulullah sebut, bila sampai saat itu, keyakinan adik kamu dah jadi longgar, habis, kamu akan dirata, dimakan, dimamah oleh segenap penjuru. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, akillatin yauma izin ya Rasulullah,
Sikit sangat ke kami orang Islam di waktu itu Rasulullah jawab, bahkan kamu ramai, tapi ramai kamu karisa istai. Ramai kamu macam buih-buih di lautan, tak ada nilai langsung. Rasulullah sebut demikian. Kamu ditimpa dengan penyakit al-wahn. Rasulullah gambarkan demikian. Kamu timpa dengan penyakit al-wahn. Orang Islam ramai, tapi tak ada nilai. Kita tengok sekarang yang berlaku di bumi Palestin. Orang kafir boleh ratah begitu je. Yang lain tu tengok je. Tengok je. Negara-negara lain tu, sekitar tu semua negara orang Islam. Tak boleh nak tolong. Tak boleh nak bantu pun. Padahal mereka, apa masalah kalau mereka tolong umat Islam yang berlaku di bumi Gaza itu? Bukan tak boleh mereka tolong. Tapi mereka timpa dengan penyakit al-wahn. Rasulullah sebut demikian. Wa mal wahn. Apakah yang dimaksudkan dengan al-wahn? Rasulullah sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, bencikan kematian. Ini gambaran yang Rasulullah sebut. Sesat dalam hidup, disesatkan dengan pahaman komunis, disesatkan dengan pahaman liberalis, disesatkan dengan pahaman sekularis, yang menyebabkan akhirnya orang Islam tak rasa bangga lagi dengan Islam. Tak ada lagi perasaan bangga terhadap Islam ini sendiri. Kita tak rasa mulia. Saya orang Islam, saya ada beradik ramai, keluarga saya keluarga besar, sekarang saya orang Islam. Tak ada. Sekarang kenapa jadi demikian? Kerana akidah kamu sudah digoyangkan oleh musuh-musuh Islam yang menyebabkan kamu tak yakin lagi hidup dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama. Ini saya tak nak cerita panjang. Kalau saya cerita panjang, menyebabkan sikit lagi kenalah tadi. Nak sebutnya gambaran bagaimana yang pertama ni sedang digoyangkan. Rasulullah sebut tanqudul Islam urwatan bi urwah. Islam ni tertanggal sedikit demi sedikit daripada tubuh badan seorang. Awaluha binaqdil hukmi. Awal-awal Islam tertanggal daripada jasad. Di kalangan orang Islam ni, kamu tidak ada dosa pahala lagi. Kamu bercakap, kamu tak peduli dosa pahala. Kamu sentuh lelaki perempuan, kamu tak peduli dosa pahala. Kamu makan, kamu tak peduli lagi dosa pahala dalam hidup kamu. Awaluha binaqdil hukmi. Hukum agama tu dah tak ada. Wa akhiruha bitarkis salat. Rasulullah sebut tanda akhir tak ada dah Islam daripada tubuh badan kamu bila orang Islam dah mula tinggalkan sembahyang. Orang Islam dah tinggalkan sembahyang, tak berebut lagi untuk nak solat. Tak ada lagi rasa mulianya hidup ini boleh sujud pada Allah. Dah tak ada. Di waktu itu kemuliaan kamu dah habis pada diri jasad seseorang. Rasulullah sebut demikian. Yang ni sampai peringkat kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, dekat nak meninggal dunia, syaitan tu goyang lagi, datang lagi. Ni roh sampai dihukum dah. Kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah saya ataupun baca dalam kitab-kitab, banyak hadis-hadis Rasulullah cerita gangguan syaitan ni start daripada kita nak meninggal dunia tu diganggu, ganggu daripada hujung kaki sampai roh kita dihalkum. Bila sampai dihalkum, dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Rasulullah cerita ni, syaitan jahat tak jahat? Jahatnya dia menyamar menjadi arwah ayah kita, sebiji muka arwah ayah kita. Dia akan sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah. Mati bersama dengan ayah. Ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Jangan mati dalam Islam. Kita cuba mengucap. Rasulullah sebut, hamba Allah ini cuba mengucap. Syaitan datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ibu pula. Ni goyang buah dada dia. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan gurun ni tuan-tuan. Syaitan gurun ni, dia takkan sebut mati dalam Yahudi. Dia takkan sebut mati dalam Kristian. Tunggu sikit lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis.
Dalam Islam sekularis, kita dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Padahal Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biar diri kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan benar-benar Islam. Rasulullah cerita waktu mana roh sampai di halqum ni macam orang kelemasan dalam laut. Orang yang tak pandai berenang jatuh dalam laut, lemah tu, semua dia nak capai. Pantang dengar je orang kata macam mana nak selamat, macam mana nak selamat. Dia akan capai di saat tersebut. Dia akan pegang di waktu itu. Demikianlah saat mana menghampiri kematian. Nak gambarkan, biasanya kat mana akan diganggu kita? Keyakinan hidup. Suatu dalam banyak-banyak doa, kita jangan tinggal satu doa yang Rasulullah ajar, Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sentiasa baca doa ni. Doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ani mulut ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun kita ulang, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Ni kita niat untuk anak-anak kita, keluarga kita. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ini doa untuk ramai-ramai. Doa ni cuba ayah-ayah ikut baca yang saya sebut ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ini doa ni ulang. Dia je kita sebut ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tolong tetapkan hati saya di atas agama kamu. Wa ala ta'atika, saya ni sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Ini doa-doa kita ni minta jangan goyang. Hati kita ni tetap dengan Islam. Kalau orang datang jumpa dengan kita, tanya kita, nak tak main bersama dengan kami? Kami sedang bawa satu pahaman begini-begini. Kita tanya, Allah ajar tak? Rasulullah ajar tak? Tak, saya tak nak. Saya tak nak. Tolak terus. Untuk kita. Selain daripada Islam, tak boleh tolong kita dalam kubur. Selain daripada Islam, tak boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis boleh tolong kita dalam kubur. Komunis boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Kenapa kita pergi percaya pada yang selain daripada Islam? Kenapa orang kita ni dia kata, alah, tu tak apa, sikit je. Ada juga orang kita sebut demikian. Padahal itu merupakan dinul hayah, cara hidup kita yang diajar. Tak ada cara hidup kecuali cara hidup Islam yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlibat dengan ajaran sesat. Ajaran yang paling sesat, yang paling terbesar sekarang, yang sedang merata di kalangan kita ialah pahaman sekular. Pahaman sekular ini pahaman yang paling sesat di kalangan masyarakat kita yang tidak dibenteras. Dia lebih bahaya daripada skibidi itu sebenarnya. Skibidi kan anak-anak kita sebut ni. Sebut panjang pula kan, kita pula masuk ke dalam. Cuma nak sebut aja, bahaya je pahaman yang disebut dengan pahaman sekular, memisahkan agama dengan kehidupan. Ini pahaman yang paling sesat, yang masih lagi berakal umbi. Semenjak daripada 100 tahun dahulu sampai hari ini, cukup genap 100 tahun, yang dibawa oleh pemuda munafik ini, Kamal Atatürk ini, yang digambarkan dia bapa Turki moden. Padahal ia telah meruntuhkan Khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu. Sampai hari ini tak tegak lagi Islam. Tak boleh. Kerana jahatnya yang dibawa oleh pahaman ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sesat mana?
Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Ayah-ayah, ibu-ibu perasan tak? Semenjak kita solat ni, daripada umur kita akhir balik sampai malam ni tadi, malam maghrib tadi, berapa kali kita menitik air mata dalam sujud kita? Berapa kali dalam hidup kita sembahyang tu kita rasa paling nikmat dalam solat kita? Kenapa kita tak rasa nikmat senikmat itu? Kenapa kita di solat kan, kalau imam baca panjang sikit dia nak marah terus. Tok imam baca sabih isma rabbikal a'la je, kita mula, Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tidak pun inna anzalna. Kita sesat dalam ibadah. Orang kita sampai peringkat tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran tu, dia relax. Saya sebut banyak kali lah, kalau ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, jangan relax, jangan bertenang, jangan kelam kabut. Dalam hidup kita ni, mari jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran, saya takut saya mati, saya dah pencen dah, saya tak boleh baca Quran ni, tolonglah bantu saya ahli qaryah masjid ni, saya ni masjid banyak buang, saya tolong bantu saya. Isteri saya tak boleh baca, anak-anak saya tak boleh baca. Saya kalau saya mati ni, macam mana saya nak jawab depan Allah? AJK umum, hari Jumaat je umum. Mana lagi ahli qaryah yang tak boleh baca Quran? Mana lagi siapa yang boleh baca Quran? Sedarakan dia, jadikan dia adik-beradik di antara satu sama lain. Ini tanda kita bersungguh-sungguh kita dengan Allah. Jangan tinggal Al-Quran. Tuan-tuan, dalam hidup kita nak suruh siapa dekat dengan kita? Nak suruh syaitan ke nak suruh malaikat yang dekat? Tentu kita nak malaikat. Macam mana nak suruh malaikat sentiasa dekat dengan kita? Kita bersama dengan Al-Quran. Bila kita bersama dengan Al-Quran, confirm malaikat akan duduk dekat dengan kita. Confirm. Berapa kali sehari kena baca Al-Quran ni? Sebanyak mana kita makan. Berapa kali sehari kita makan? Kalau 3 kali sehari kita makan, kita kena baca Al-Quran 3 kali juga. Paling-paling tidak, makan untuk jasad yang akan mati. Manakala baca Quran untuk ruh yang akan terus hidup. Itu beza dipanggil dalam hidup kita. Kalau kita tak boleh baca Quran, jumpa dengan AJK, bagi tahu pada AJK elok, Tuan, tolonglah saya tak boleh baca Quran, menangis, teresak-esak dia, sangat menangis dia. Bantu saya ni tak lepas ni di akhirat nanti ni, duduk dalam hidup ni. AJK pula jangan jawab, bertenang. Saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Kita sama-sama tak boleh baca je. AJK pula jawab demikian. Buat malu company je. Jangan ada di kalangan kita tak boleh baca Quran. Berlumba. Kalau dah kita boleh baca Quran, tanda kita dah selamat untuk ke akhirat Allah. Itu di antara tanda-tanda menunjukkan kita ni selamat ke akhirat Allah. Berbangga kita dengan anak-anak kita yang boleh baca Quran. Tiap kali mana kita dengar anak kita dah habis 30 juzuk. Zaman-zaman dulu, orang kita kan kalau habis 30 juzuk, buat pulut kuning. Buat satu kampung tu datang meriah bagi hadiah pada guru-guru Quran. Kenapa? Kerana anak dia dah boleh baca Quran, dah habis 30 juzuk hari khatam Al-Quran. Zaman kita dah tak ada. Zaman kita, anak-anak kita boleh hafal 30 juzuk pun kita tak bangga. Orang kita tak bangga. Padahal dia menghafal 30 juzuk tu, dalam kepala dia, confirm dia ahli syurga Allah. Confirm dia ahli syurga Allah. Allah tak akan bakar orang yang ada Al-Quran dalam kepala dia. Bila lagi orang yang ada 30 juzuk dalam kepala dia, yang menyebabkan kemuliaan dalam hidup dia. Tiba-tiba kita tak bangga pun. Kita bangga bila? Tengok orang bercerai, suami isteri. Tengok tu, artis tu. Tengok macam mana isteri dia minta cerai dengan suami dia. Itulah yang terbaik. Itulah cara kita bangga dengan yang tu. Tak berhenti lagi cerita tentang orang bercerai. Tak berhenti lagi. Orang tu pula bercerai. Masuk pula senarai. Ni janda-janda baru. Janda-janda di kalangan artis. Berapa jumlah-jumlah. Yang ni yang kita bangga. Padahal patutnya kita rasa sedih. Kenapa rumah tangga orang mukmin begitu berantakan di kalangan kita? Patutnya demikian. Tapi kita
hilang maruah diri kita, sesat di atas dunia, belum sampai ke akhirat lagi. Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah ni, kita boleh perhati berapa banyak dalam kita beramal ibadah kita rasa benar-benar ikhlas. Kita pergi buat umrah, kita rasa Allah paling nikmat umrah yang kita buat. Bila ayah-ayah, bila bangun waktu mana tahajud malam, ayah-ayah dan ibu-ibu rasa bangga dalam tahajud yang kita bangun di malam hari. Seronoknya kita malam ni rasa nikmat sampai peringkat kita terdengar-dengar api neraka Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sesat dalam ibadah. Ni nak sebutnya teruknya kita. Kenapa kita jadi begitu? Kenapa? Kita jawab. Kerana dunia kita terlalu besar dalam hati. Akhirat kita kecil je. Akhirat dalam hati ni, saya ke di kalangan kita, saya nak sebut, kecil je akhirat. Dunia tu terlalu besar. Sehingga kan bila solat, kita tak rasa nikmat solat. Tak rasa. Sahabat-sahabat dulu kena panah di betis dia. Bagi salam tengok darah banyak. Banyak yang berlumur darah dia. Banyak je. Orang dia pun tanya, terkejut dia. Kenapa? Kena panah orang sebut. Orang pun nak cabut. Sahabat yang lain nak cabut. Dia tunggu. Jangan. Aku nak solat. Kamu cabut waktu mana aku solat. Dia pun solat. Solat 2 rakaat. Tengah dia solat tu, sahabat lain yang cabut. Bila cabut tersebut, dia bagi salam, dia tanya, dah cabut ke belum? Dia tanya. Dah cabut ke belum? Dibius saat mana dia solat. Tak ada dunia dalam hati dia. Kita ni, bunyi handphone bunyi tik ni, tak tutup tu handphone. Kadang-kadang nak sebutnya, kadang-kadang hati kita ni jauhkan dengan akhirat. Berapa kali je mengaku je dalam hidup kita ni, semenjak kita solat, kita ni rukuk tu menitik air mata kita. Tak. Berapa puluh tahun dah kita solat. Berapa tahun dah dalam solat kita sujud, basah tempat sujud kita. Basah tempat sujud kita. Janggut kita ni basah. Kenapa? Doa pada Allah menggigil-gigil. Allah, tak adanya kita dengan akhirat. Saya pernah solat dekat Mesir. Saya semayang malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan, malam penutup di Masjid Amr bin As. Anak-anak yang belajar di Mesir ni dia tahu Masjid Amr bin As, masjid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang buka Mesir. Dia dengan anak dia Abdullah bin Amr bin As. Waktu mana solat nak? Solat dengan Syekh Muhammad Jibril. Bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Nak pergi malam 27 Ramadan tu, pergi pukul 10 pagi dapat saf yang ke-8. 10 pagi. Nak semayang pukul 9 malam. Saf yang ke-8. Saya kira. Allah, yang ke-8 lah saya dapat. Kira dah lambat dah saya. Tunggu nak rasa macam mana nikmat. Betulan sebelah saya tu orang Arab. Bacaan Syekh Muhammad Jibril tu, baca biasa je. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Baca. Dia baca ayat tu, dia baca. Arab kat sebelah ni menggigil. Ketar. Baca juzuk Amma. Sampai isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Ketar. Sampai illa masya Allah tu, tumbang. Tumbang tu straight. Tumbang. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Solat. Kita tumbang juga, tertidur dah. Tapi Arab ni, orang bukan Arab je lah, maksudnya orang yang mukmin, betul-betul mukmin, nikmat dia tu muncak rasa. Kenapa? Dia tak sesat sepanjang hidup atas dunia. Hidup dia tu jelas, jalan hidup dia. Aku sedang menikmati nikmat-nikmat syurga Allah di atas dunia ini sendiri. Mendengar ayat Quran kan? Ada orang dengar ayat Quran tutup terus. Orang nak bercakap ni disebut.
Dia bila orang mukmin bila dengar ayat Quran, dia dengar je. Wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Dia akan dengar, dia akan diam. Ya. Kenapa? Dia sedang menikmati nikmat-nikmat syurga Allah. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang hati dia dan jasad dia tidak disesatkan dalam ibadah pada Allah. Kat mana lagi sesat? Dalam ibadah. Dalam ibadah kita, zikir dan selawat. Ramai orang kita payah nak zikir, payah nak selawat. Kita banding je di antara zikir kita dan selawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, dia tak akan tidur selagi mana dia tak akan habiskan selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari setiap hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tak payah tunggu 70,000 dah. 70 kali pun dengkur dah gitu. Nak gambarkan bagaimana mereka ni menikmati sungguh kehidupan untuk akhirat. Ayah-ayah, ibu-ibu, umur 60 tahun ni bukan umur untuk dunia lagi. Umur 60 tahun bukan umur untuk dunia lagi. Umur untuk akhirat. Masa kita berhenti-hentilah bercakap tentang dunia. Jangan sibukkan kita dengan dunia lagi. Umur 60 tahun kita ni, bila-bila masa je kita akan dipanggil menghadap depan Allah. Dalam hidup kita, Rasulullah sebut, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni, Allah dah bagi tahu dah. Masa kamu untuk ke akhirat. Masa kamu untuk akhirat. Bila kamu nak pergi ke akhirat, kamu kena bawa dua ni. Kalau kamu tak bawa dua ni, kamu sesat dalam hidup kamu. Bawa apa dia? Bawa Allah, bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena bawa Allah, kena bawa Rasulullah. Nak bawa Allah macam mana? Zikir. Nak bawa Rasulullah macam mana? Selawat. Kalau kita tak zikir, macam mana Allah nak kenal kita? Dalam hidup kita, kalau kita kurang zikir dalam hidup kita, Allah sebut, "Fazkuruni azkurkum." Semakin banyak kamu menyebut nama aku, semakin banyak kamu akan dikenali. Semakin kamu dikenali. Allah ajar demikian. "Fazkuruni azkurkum." Kamu zikir dalam hidup kamu. Biar banyak dalam diri kamu. Orang ajak kita, jom kita borak kedai kopi. Tak ada masa dah saya. Habis dah masa saya. Time is out. Masa dah habis dalam hidup saya. Habis tu, mau nak ke mana? Kalau ajak pergi intikah masjid, saya nak pergi. Saya nak pergi. Kita mula gambarkan demikian. Bila orang ajak kita, jom saya ada projek ni, projek baru saya dapat. Jom kita pergi mancing, misal contoh. Jom kita pergi main, jom kita. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa dalam hidup saya. Kita sebut, habis dah masa saya. Saya sekarang sedang bersiap untuk memperkenalkan diri saya kepada Allah sebanyak mungkin dalam hidup. Zikir. Rasulullah, bila kita mati nanti, sekejap je. Soalan kedua, lepas tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka terus. Apa Nabi kamu? Bila sebut Nabi itu, ramai tak boleh jawab. Masalahnya, syaitan masuk sampai dalam lubang kubur. Bila tanya, man hadar rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Syaitan tunjuk, aku. Syaitan sebut. Kita tak kenal Nabi Muhammad. Kita tak pernah pun hidup dengan Rasulullah di atas dunia. Ya wak, syaitan bom tu dalam kubur. Nak gambarkan tentang bagaimana kita dengan Rasulullah. Bangun di akhirat dengan Rasulullah. Tak cari isteri, tak cari suami, tak cari. Bangun-bangun tu dengar suara Rasulullah memanggil. Panggil nama orang tu, panggil nama orang ni. Kita tunggu bila pula nama kita nak dipanggil oleh Rasulullah. Kalau di dunia ni kita tak pernah bersama pada Rasulullah, macam mana Rasulullah nak panggil nama kita? Macam mana Rasulullah nak panggil nama kita di akhirat nanti? Kita nak dengar nama, bangun-bangun di akhirat, Rasulullah panggil Ahmad Dusuki, misal contohnya. Kata belagi. Pergi dekat dengan Rasulullah, pegang telapak tangan Rasulullah, minum air telapak tangan Rasulullah, di telaga Kausar Rasulullah. Untung hidup.
Kalau kita mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan demikian, insya-Allah. Saya nak sebut je betapa kita berusaha untuk tidak melalaikan hidup menjadi sesat dengan dunia. Kat mana aja sesat? Dalam ibadah, mencari harta. Ramai orang kita sesat dalam mencari harta. Masalahnya, orang kita ni, dia kata saya tak sesat pasal mencari harta, saya elok-elok je. Tak. Ramai orang kita ni, dia kumpul harta. Orang tanya dia, kumpul untuk apa? Kumpul untuk hari tua. Simpanan untuk hari tua. Siapa yang ajar? KLBSP Ustaz tu. KLBSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Untuk apa kita simpan untuk hari tua? Islam bukan suruh simpan harta untuk bekalan hari tua. Tak ada. Mana ada Rasulullah ajar simpanan untuk bekalan hari tua? Dunia kita sekarang diajar oleh musuh kita ni simpanan untuk bekalan hari tua. Bukan kita kena simpan untuk hari tua. Islam ajar simpanan untuk bekalan ke syurga. Yang kita pula kumpul sampai hujung nyawa, harta banyak, kita mati masuk kubur sorang-sorang, tertinggal harta atas dunia. Ini yang sedang terjadi di Malaysia sekarang. Sesat kita. Kita masuk dalam kubur, anak-anak kita berebut harta peninggalan kita. Berebut harta peninggalan kita. Selagi mana tak selesai urusan harta peninggalan kita, selagi itulah kita tak selesai dalam kubur. Tuan-tuan nak suruh tuan-tuan terseksa dalam kubur, tuan-tuan tinggal harta biar banyak atas dunia. Tinggal biar banyak. Kalau tuan-tuan nak menyeksa arwah ayah, arwah mak kita dalam kubur, berebut harta pusaka yang ditinggalkan itu. Berebut. Kalau kita tak nak berebut pun, kita biar aja. Biar padan muka arwah ayah kita. Kita sebut. Kita tak berebut pun, kita kata kita tak berebut, tapi kita tinggal. Biar berketurunan. Selagi mana tak selesai, selagi itulah orang dalam kubur tak selesai. Tak selesai, tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia ni, selesai urusan harta. Jangan simpan. Ni simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Nanti pencen, nanti nak guna. Dah pencen, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita tak ada apa-apa dah dalam hidup kita. Tak ada siapa dah nak tinggal dengan kita. Dah kita ni, siap dia rumah besar, beli kereta besar. Siap beli kereta besar, tak puas hati lagi nak masuk rumah besar, kahwin isteri besar pula ni. Siap dia seminggu masuk rumah, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis jendah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur memandang macam-macam je kereta ni kita sebut. Yang kita dalam kubur buat seksa je dalam kubur. Jangan habiskan harta kita sebegitu. Tolonglah hantar harta ni ke syurga. Jalan untuk ke syurga. Jadikan jambatan untuk kita mudah ke syurga. Macam mana? Wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah. Banyak jalan yang diajar dalam Islam. Jangan simpan harta, tuan-tuan. Saya tengok ramai dah orang kita kena. Berbilion harta yang ditinggal. Harta yang tinggal. Harta pusaka di Malaysia, di kalangan orang Islam yang tak selesai, 90 bilion. 90 bilion. Bukannya, nak sebutnya bukan RM1 2. 90 bilion yang tak diselesai. Punca apa? Punca ni kejahilan kita sesat dengan dunia. Janganlah untuk kita habiskan demikian. 2. Kesesatan yang 3 dan terakhir. Saya minta maaf ni, terpanjang sikit malam ni. Saya tengok ayah-ayah, ibu-ibu dah betul-betul dalam belakang 7 kali dah saya kira. Saya nak berhenti dah. Last, kesesatan yang 3 kat mana? Sesat pada akhlak. Sesat pada akhlak. Akhlak maknanya semakin lama semakin buruk akhlak kita. Semakin lama semakin bodoh peribadi kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan begitu.
Lagi ayah-ayah, ibu-ibu semakin berusia, semakin nampakkan wajah kita wajah ahli syurga. Saya nak minta sangat ayah-ayah, ibu-ibu, bila datang ke masjid, pakai macam kita nak masuk ke syurga. Pakaian kita kemas, wangi je tubuh badan kita. Kuku kita ni dah potong dah siap-siap. Tiap-tiap hari Jumaat tu tengok bersih je kuku kita. Misai kita, janggut kita dah kemas betul-betul. Setiap kali mana kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, salam je dengan dia, doakan saya biar saya ahli syurga. Jangan cakap lagi tentang dunia dan hidup kita. Datang ke masjid ni, saya cadangkan yang usia 60 tahun ke atas pakai je serban. Pakai je serban. Yang 60 tahun ke atas. Orang tanya, tak pergi lagi Mekah? Ya, tapi saya dah dekat nak mati. Orang tanya, kenapa pakai serban? Kain bakal menjadi kain kapan saya nanti. Bila saya meninggal dunia, saya harap kain ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kerana orang-orang alim, biasanya mereka semakin dekat dengan kematian, mereka ambil kain kapan tu terus. Dijadikan serban, dijadikan kain lidah, dijadikan kain peluk tubuh badan. Kenapa? Masa semakin hampir. Tubuh badan mesti kita menjadi wajah-wajah ahli syurga. Yang pertama. Yang kedua, akhlak kita dengan keluarga. Tunaikan tanggungjawab dalam berkeluarga. Terutama dengan siapa? Orang lelaki dengan ayah dan bonda. Orang lelaki tolong jaga mak dia, ayah dia, mak mertua, ayah mertua, mak saudara dengan ayah saudara. 6 ni dia kena jaga dalam hidup dia. Jangan singgung hati mereka. Jangan. Orang lelaki, orang perempuan seorang je. Kalian kena jaga suami kalian. Kalau kalian tak berumah tangga, yang disebut dengan ayah kalian, ibu kalian. Dah. Ulama-ulama kata ayah aja cukup. Orang perempuan, kalau dia tak berumah tangga sampai dia mati, tak berumah tangga, dia jaga seorang je dalam hidup dia. Jaga siapa? Jaga ayah dia ataupun mak dia. Kalau dia boleh pilih salah seorang di antara itu, yang mereka tidak dipertanggungjawab pun yang besar utama. Tapi yang paling utama dengan suami. Kalau dia dah berumah tangga, jangan singgung hati suami. Jangan sakiti hati suami. Jangan tinggi suara di hadapan suami. Jangan. Sebagaimana suami tak boleh tinggikan suara depan mak ayah. Jangan sebut depan mak ayah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan tengking kedua ibu bapa kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakap dengan kedua ibu bapa dengan penuh dengan lemah lembut. Sama aja tindakan ini yang perlu dilakukan oleh orang perempuan. Jangan sebut depan suami kalian. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan tengking, jangan angkat suara depan suami. Dengan suami jangan angkat suara. Wa qul lahuma qawlan karima. Dengan suami bercakap dengan lemah lembut. Diam je. Ya sepanjang masa. Kenapa? Kerana hati suami ini menjadi redha kepada kalian untuk ke syurga Allah. Suami terguris, kalian meninggal dunia, masuk dalam kubur, meraung terus dalam kubur. Tak jumpa pintu syurga, tertutup pintu syurga. Terbuka luas pintu neraka Allah SWT. Orang perempuan jangan singgung hati suami. Manakala orang lelaki jangan singgung hati mak ayah. Mak mertua, ayah mertua. Jangan dibezakan di antara mak ayah kita dan juga mak mertua, ayah mertua kita. Sama. Dia menjadi tanggungjawab kita. Sehingga kita haram kahwin dengan dia. Sampai bila-bila. Menunjukkan besar mak mertua, ayah mertua kita. Cerai mati, cerai hidup, dia tetap mak kita. Dia tetap mak ayah kita. Besar. Dalam hidup kita. Mak saudara, ayah saudara pun kita kena jaga. Ini tanggungjawab orang lelaki yang kena jaga. Orang perempuan, dia jaga seorang dia dalam hidup dia. Suami dia. Suami dia reda, dia mati, hari dia mati tu, suami dia reda, terbuka luas segala pintu-pintu syurga Allah. Nama dia tertulis indah. Di pintu-pintu syurga, dia boleh masuk syurga mana yang diinginkan dalam hidup dia. Tapi yang ni yang payah orang perempuan nak jaga.
Orang lelaki yang ni yang payah nak jaga. Kerana di antara jaga hati mak dan jaga juga hati ayah, dia terpaksa pergi jaga hati isteri dia. Yang ni yang terbalik. Orang perempuan kita ni diajar, tolong jaga hati saya, tolong jaga hati saya. Siapa yang ajar pada dia suruh jaga hati dia? Tak ada satu pun ayat Quran yang mengarahkan supaya jaga hati isteri. Tapi yang Allah ajar pada kita supaya apa dia? Jaga tanggungjawab terhadap isteri. Jauh lebih besar daripada jaga hati. Tapi Allah sentiasa mengarahkan orang perempuan. Rasulullah sebut supaya jaga hati suami. Rasulullah sebut kalau ada orang yang boleh aku arahkan supaya sujud di atas dunia ini, nescaya akan aku arahkan setiap perempuan sujud di kaki suami masing-masing. Nak sebutnya besar suami dalam hidup ni. Kena faham konsep ni. Ni dah terbalik dah. Masyarakat kita dah terbalik dah. Zaman kita ni dah musim tunggang langgang dah dalam masyarakat kita ni. Oleh kerana sibuk nak jaga hati isteri, dia cuaikan tanggungjawab terhadap jaga mak dia. Ramai orang kita jadi begitu. Akhirnya suami sakit hati. Yang menyebabkan mak tersakit hati. Yang suami pun sakit hati. Bila isteri pula sentiasa angkat suara, tinggi suara, cakap kasar dengan suami, akhirnya sakit hati suami ini sendiri. Diam je, bawa je dalam sampai tua. Oh, kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit takut bini dia panggil. Penyakit takut bini. Diam je dia. Tak nak kelahi dengan isteri. Tak nak dia. Tak boleh. Tak boleh. Nak salahkan isteri tak boleh. Nanti isteri akan buat perangai semacam. Kenapa diam semua macam pernah kena je semua. Dalam hidup kita ni. Jangan begitu. Dalam hidup. Orang perempuan ni Allah jadikan dia tulang bengkok. Rasulullah pesan. Kamu berkasar dengan dia, patah tulang tersebut. Kamu berlembut dengan dia, bengkok sampai bila-bila. Rasulullah dah ajar dah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin pada orang perempuan. Yang peliknya orang perempuan pimpin lelaki pula. Dunia kita balik. Akhirnya diarahkan suami dia, ceraikan saya. Diarahkan. Bila dia rasa kena sesuatu dalam hidup dia, dia arahkan suami dia. Sekarang ni budaya tu pula. Budaya isteri pergi minta cerai. Padahal Rasulullah sebut, mana-mana orang perempuan yang minta cerai tanpa asas yang kukuh dalam syarak, dia minta cerai, bergegar arasy Allah. Dia tak akan bangun syurga Allah untuk diri. Nak sebutnya demikian. Budaya ini dah terbalik dah dalam masyarakat kita dan perlu diperbetulkan kembali. Untuk kita nak meluruskan kembali dalam masyarakat kita supaya jangan dirosakkan semakin teruk dan semakin teruk. Kita orang lelaki pula memimpin pada orang perempuan. Dia tahu kedudukan dan asas. Orang perempuan dia kena tahu batas. Dia dengan suami dia tak kat mana. Suami dia marah aja, nampak marah aja, dia diam. Jangan bercakap banyak lagi. Berhenti. Kejap lagi betulkan balik. Kejap lagi betulkan balik. Yelah, orang lelaki ni dia ada ego dia. Tapi ego dia tak selama-lamanya. Allah bagi kekuatan orang perempuan untuk apa dia? Memujuk suami dia. Boleh pujuk suami dia. Lama-lama dia betulkan balik. Yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan. Ni akhlak dalam keluarga. Akhlak yang ketiga dalam masyarakat. Antara kita paling buruk akhlak dengan anak yatim. Kita tak peduli anak yatim. Anak yatim tu adik-beradik Rasulullah. Rasulullah sebut, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang jaga anak yatim macam jari ni dengan jari ni dalam syurga nanti. Tapi zaman kita ni, kalau kita tanya saya ke tanya siapa pun di kalangan kita, berapa orang jaga anak yatim? Kita jawab tak ada seorang pun kita jaga. Bila kita jaga anak yatim? Bila bulan Ramadan, bila Syawal. Lepas tu kita tak peduli anak yatim. Seolah-olah anak yatim tu hidup dalam bulan Ramadan je. Seolah-olah anak yatim tu hidup dalam bulan Syawal je. Anak yatim ni Rasulullah suruh jaga betul-betul. Jaga. Sampai Allah sebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Allah sebut,
Kamu tahu tak orang bohong dengan agama siapa? Orang tak peduli anak yatim. Yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian lepas itu dia tak jaga orang-orang miskin. Kita ni masalah orang kita ni. Kalau dia jaga anak yatim, orang mengejek. Orang mengejek. Itu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim lah tu. Akhirnya kita pun tak peduli dah pada anak yatim. Anak yatim nangis malam hari, bergegar arasy Allah. Satu kampung tu hilang rahmat Allah. Di saat mana anak yatim dirasakan tidak dipedulikan oleh orang-orang yang soleh, yang beriman pada Allah. Yang ni yang saya maksudkan. Jaga akhlak diri, keluarga dan juga yang disebut dengan masyarakat kita supaya kita tidak disesatkan dengan dunia yang sementara ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Moga-moga Allah rahmati dan Allah berkati perjalanan hidup kita. Semua yang ada malam ni kita doa pada Allah agar kita termasuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berjanji untuk kita berjumpa dalam syurga Allah. Sama-sama kita, dan Allah jadikan kita dalam syurga Firdaus bersama dengan para nabi dan para awliya salihin. Jangan tinggal masjid ini tuan-tuan. Datang hadir dalam majlis ilmu. Penduduk-penduduk sekitar sini bawa keluarga masing-masing dalam majlis ilmu. Setiap kali mana ada je majlis ilmu, bawa keluarga kita. Supaya kita sebut keluarga kita ni agar semua di kalangan keluarga kita masuk dalam syurga Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa ahsin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.